أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan dan telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat syukur itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Mabadi' At-Tasawwuf Al-Islami yang dikarang oleh Syekh Abdul Hafiz Faraghli Al-Qarani rahimahullah. Baik, tentang perkara yang ingin dibahaskan pada malam ini, tentang perkembangan tasawuf. Sebelum tu ada mengenai asal usul perkataan tasawuf ni sikit lagi. Yang ketiga itu disebut di sini. Satu lagi pendapat, pendapat yang menjelaskan tentang asal usul perkataan tasawuf ni, ianya adalah berasal dari perkataan as-suffah seperti yang sudah diterangkan sebelum ini. Iaitu suffah ini satu tempat di bahagian belakang Masjid Nabawi yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk orang yang fakir di kalangan Muhajirin dan Ansar. Jadi Nabi, Masjid Nabawi ini disediakan satu tempat di bahagian belakang tu sebagai tempat penginapan lah untuk orang-orang miskin daripada kalangan orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Jadi daripada orang Muhajirin pun ada, orang Ansar pun ada yang duduk di situ. Golongan sufi seolah-olah seperti mereka kerana beribadah kepada Allah secara berterusan. Antara sudut kenapa ahli tasawuf ni dikaitkan dengan sufah ni dari segi gaya hidup mereka tu, kehidupan mereka tu. Dari segi itulah dikaitkan ahli tasawuf dengan ahli sufah. Dari segi bahasa sebenarnya tidak tepat. Bahasa Arab perkataan sufi dia tak mari daripada perkataan sufah tu. Dia akan jadi macam tu.
Daripada perkataan sufah tu, kalau dalam bahasa Arab dia akan jadi sufi, tak jadi sufi. Jadi dari segi bahasa memang tidak betul lah. Tapi dari segi makna tu banyak persamaan. Dan ulama-ulama yang mengaitkan ahli tasawuf dengan sufah ni kerana ciri-ciri tadi tu. Antaranya ahli sufah ni orang yang menekuni ibadah. Kerana mereka ni tak ada keluarga, tak ada tanggungjawab lain, kecuali bila berlaku jihad fisabilillah mereka ikutlah. Kalau tidak mereka banyak menghabiskan waktu mereka ni dengan mendengar hadis-hadis Nabi dan juga beribadah. Jadi terang hidup menumpukan perhatian kepada ibadah ni itu antara ciri persamaan dengan ciri ahli-ahli sufi selepas daripada itu. Maka sebab itu dikaitkan ahli sufi ni dengan mereka. Lebih-lebih lagi tokoh-tokoh sufi di kemudian hari itu sebahagian mereka ni daripada kalangan mereka ni, daripada kalangan ahli sufah ni. Tokoh-tokoh sufi di kemudian hari itu dari kalangan ahli sufah. Baik, walau bagaimanapun pendapat ini amat bercanggah daripada aspek bahasa. Dari segi bahasa, nak kata perkataan sufi mari pada sufah tu tak betul dari segi bahasa Arab. Dari kaedah bahasa Arab tak tepatlah. Tapi dari segi makna, ada kaitan dia. Mereka ni, di antara mereka ni, ahli sufah ni zaman Nabi, termasuk orang-orang yang agak miskin kehidupan mereka itu, setelah Nabi memberi didikan kepada mereka, memberi pedoman, mentarbiah mereka ni dan meningkatkan kerohanian mereka ni, disebut tarkiyah ni. Di suatu hari di zaman-zaman selepas mereka tu, orang-orang ni sebahagiannya menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkedudukan, orang yang ada kedudukan, ada nama di kemudian hari. Dari segi pandangan orang dan sebagainya, mereka ni merupakan orang-orang yang ada kedudukannya, sama ada dalam aspek penguasaan, pentadbiran, demikian juga dari aspek pandangan orang ramai tentang orang, termasuk orang-orang yang berkaliber. Salah seorang di antara mereka ni bernama Salman Al-Farisi. Salah seorang tokoh Salman Al-Farisi ni, kita sedia maklumlah, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Tapi dia duduk dalam madrasah Rasulullah ni, dididik oleh Nabi, diperkukuhkan keyakinannya, diberi ilmu, diajarkan ilmu dan sebagainya. Di kemudian hari dia ni menjadi penguasa. Yang peliknya, dia ni bukan saja penguasa yang tunduk pada kekuasaannya, bukan saja manusia, binatang pun tunduk. Ni pelik dia. Kalau manusia dia sebagai penguasa, sebagai gubernur, orang patuh, itu biasalah. Tapi sampai binatang pun turut juga perintah-perintah dia. Ini keanehan dia. Salman Al-Farisi ni, dia bukan baka Arab, apatah lagi keturunan Nabi. Tapi Nabi anggap macam keluarga dia sendiri. Ini disebut sebagai nasab rohani. Manusia ni ada dua jenis nasab. Satunya nasab damawi ni, nasab keturunan baka. Selagi nasab rohani. Hak pentingnya sebenarnya nasab rohani tu. Nasab rohani tu lebih penting. Kadang-kadang baka keturunan kita je, kadang-kadang tak jadi pun kadang-kadang baka kita. Kita mungkin baka alim ulama. Anak tu memang baka darah daging dia, tapi tak jadi mana pun ada, banyak juga. Itu baka rohani ni lebih penting, dan inilah yang Salman dapat. Sehingga Nabi bersabda tentang Salman, Salmanun minna ahlal bait. Salman ni dari kalangan keluarga kami, ahlal bait, keluarga Nabi. Ada orang tahu belaka, dia bukan keluarga Nabi, dia bukan keturunan Said, tapi Nabi kata, baka aku, keturunan aku ni, dia ni, mari daripada keluarga aku. Nasab kat mana? Nasab rohani.
kerohanian, sehingga dia mewarisi Nabi, keilmuan Nabi. Dan kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Nuh, terbalik pula kan, kisah Nabi Nuh. Kerana ada di antara Nabi Nuh ini yang tak ikut dia, tidak beriman kepada Allah, tak ikut arahan Nabi Nuh. Dia lari, ajak naik kapal sekali tak mampu. Lalu akhir sekali ditenggelamkan. Dan cuba tengok apa disebut dalam Al-Quran. Bila Nabi Nuh berdoa bahawa anakku ni, dia ni dari keluargaku, tapi Allah Ta'ala kata apa? Innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan dari keluargamu, padahal anak dia, nasab dia, keturunan dia. Tapi oleh kerana tidak mewarisi kerohanian Nabi Nuh tu, dari segi imannya, takwanya tak ada, dan mewarisi sekalipun nasab sungguh, bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia ni orang yang bukanlah orang yang mengamalkan amalan yang baik. Maksudnya dari segi amalan keyakinan tidak, sekalipun nasab darahnya nasab keturunan Nabi Nuh, tapi tidak dianggap sebagai nasab keturunan. Itu besarnya saya nak kata nasab rohani itu mengatasi nasab damawi ni, nasab darah daging ni, sehingga disebut laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu, padahal orang tahu belaka memang anak dia, tapi aku kata laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia ni kan amalan dia itu tidak baik. Ini baik. Jadi sekarang balik kepada Salman. Nabi kata Salman minna ahlal bait. Salman ni dari keluarga aku, dari aku, iaitu ahli keluarga aku, ahlal bait. Jadi Salman ni yang dididik oleh Nabi dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam sejarah ahli tasawuf, Salman ni memang salah seorang tokoh besar ahli tasawuf. Sebab itu setengah sanak tarekat ni lalu ikut Salman Al-Farisi, lalu ikut tu silsilah ahli tasawuf ni, sebahagiannya tu lalu ikut Salman, lalu ikut Sayyidina Abu Bakar, sebahagiannya. Banyaknya lalu ikut tu. Jadi saya nak cerita orang-orang ni yang pada zaman tu Ahlus Sufah, termasuk Ahlus Sufah. Orang yang hidup dan kadang susah, banyak merupakan perhatian kepada ibadah, ilmu. Jadi aspek tadi tu disamakan dengan ahli tasawuf. Ciri ahli tasawuf selepas tu mewarisi watak-watak tu. Tapi nak khabar orang-orang ni di kemudian hari, sebahagian mereka ni menjadi tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang yang disegani. Masa dia diangkat menjadi gubernur di Madain zaman Khalifah Sayyidina Umar, dia jadi gubernur di Madain, tempat Nabi Saleh. Jadi ada seorang tetamu tu nak pergi jumpa dia, nak pergi ziarah dia. Jadi Salman ni watak dia watak zuhud, dia pakai pakaian yang agak zuhud lah. Dia suka cara tu, gaya berpakaian secara pakaian murah lah, bukan pakaian mahal, bukan pakaian berjenama yang berharga dah, pakaian murah dia pakai. Tapi itu trend dia sebagai secara individu dia begitu. Tapi pada waktu urusan rasmi dia ubah watak dia. Ubah watak dia. Nak kabarnya manusia ni ada dua sisi. Satu sisi peribadi dia, itu terserah kepada dia lah. Tapi sisi kedudukan dalam masyarakat, itu dia kena tengok adab masyarakat tu mana. Jadi Salman ni dia pakai pakaian murahan, pakaian copak-caping, pakaian sufi lah. Trend ahli sufi zaman tu suka pakai gitu. Tapi tak semestinya nak menghayati tasawuf tu kena gitu, tak semestinya. Tapi ramai ahli tasawuf zaman tu suka gitu. Jangan kita keliru. Bahawa tak semestinya sufi macam tu. Maksudnya orang yang nak belajar tasawuf, nak menghayati tasawuf, semesti pakai pakaian begitu. Tak. Cuma ramai zaman tu suka pakai macam gitu. Dan zaman boleh berubah. Jadi bila dia tahu ada tetamu
nak mari ziarah dia, dia tukar baju pejabat dia. Baju Malik. Tukar. Maksudnya kita kena raih. Pribadi kita kau adalah nak watak je macam mana pun. Tapi dalam urusan rasmi kena ikut tugasan, ikut keperluan masa tu. Jadi bila tetamu mari, dia tukar pakaian jabat dia, pakaian kemah dia, comel dia, kerana nak sambut tetamu. Antara keanehan yang dilaporkan menurut riwayat tentang Salman Al-Farisi ni, anugerah Allah Ta'ala kepada dia ni, pertama sekali firasah yang tajam, pandangan mata hati yang tembus. Ini antara rahsia, antara kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang soleh di kalangan orang Islam. Ini bukan boleh jual beli. Ini kurnia Allah kepada orang Islam ni, antara yang dapat firasah ni. Dan Nabi pun ada sebut, ittaqu firasatal mu'min, menjaga-jaga terhadap firasat orang mukmin. Orang mukmin sungguh ni menyang lebih kurang. Sebahagian mereka tu Allah Ta'ala terangi hati mereka tu, ada firasat yang tajam. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri pandangan yang tembus. Nabi kata berjaga-jaga, jangan lebih kurang. Fa innahu yanzuru bi nurillah, kerana dia ni melihat dengan pandangan nur hidayah daripada Allah. Dia dinampak dan diperlihatkan oleh Allah kepada dia apa yang orang lain tidak diperlihatkan. Tak nampak pada orang lain. Jadi salah seorang ni Salman ni. Jadi Salman ni bila orang tu mari, orang tu mari jumpa dia, dia panggil nama orang tu padahal dia tak kenal lagi. Tidakkah kamu ni nama begini? Ya, kejut. Saya tak pernah kenal tuan. Tapi macam mana tuan kenal saya? Dia panggil nama dia. Terkejut tu. Saya dah ingat nama orang yang datang tu. Saya takut saya tersalah. Jadi dia sebut nama tu. Macam mana tuan kenal? Saya tak pernah jumpa tuan. Dia pun baca ayat Al-Quran. Dia baca satu dalil hadis Nabi. Nak menyatakan rahsia semua ni. Orang-orang yang alim, orang yang alim ni, alim sungguh lah. Arif ni dia banyak susuk sikit. Kelebihan-kelebihan. Dia bukan jadi tunjuk-tunjuk. Jadi dia pun bila orang tanya begitu, macam mana boleh kenal aku? Dia pun baca untuk memberi syarat supaya orang ni faham. Dia baca sebut hadis Nabi. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minhu i'talaf. Fama tanakara minhu ikhtalaf. Roh ni seperti askar tentera yang dilatih, yang sedang dalam training lah. Mujannadah ni yang sedang dipersiapkan untuk menjadi askar, untuk bertindak sebagai seorang askar. Roh ni seperti itu, seperti satu kelompok orang yang sedang dalam latihan ketenteraan. Fama ta'arafa minhu ikhtalaf. Mana-mana yang mengenali sesama itu, dia dengan sendirinya dia akan kenal. Ikhtalaf. Fama tanakara minhu ikhtalaf. Mana-mana yang tak kenal tu, dia bercanggah. Dia tak boleh siku balik. Jadi dengan isyarat kalam tu orang faham dah. Macam mana Salman boleh kenal orang ni? Kenal kerana aspek ruhnya. Seolahnya kita sebelum diciptakan Allah Ta'ala ni sudah ada ruhnya. Dan tidak kabarnya. Kabar gitu, mufaham lah. Salah gitu. Mufaham lah. Tu orang-orang yang alim, arif, dia kabar gitu, dia takut. Mana-mana dan takat. Ada takat ilmu dia. Begitu. Kodok dia gitu dah, nak kata apa. Tapi Salman ni, tu satu hal. Saya nak ceritanya, Salman ni nak menghormati tetamu. Adab Islam ni menghormati tetamu. Itu adab Islam. Itu termasuk dalam sunnah menghormati tetamu kita. Maksudnya salah satu bentuk penghormatan terhadap tetamu ni macam-macam cara lah. Menurut keadaan setempat lah. Tapi antara bentuk menghormati tetamu tu menghidangkan makanan-makanan yang ada. Berilah makan dia. Air setegak pun tak apa. Itu salah satu bentuk. Tengok uruf. Tengok keadaan masyarakat. Tapi ikram ad-daif itu sunnah. Cara macam mana bergantung kepada masyarakat. Jadi Salman ni nak memuliakan tetamu dia dengan cara dia panggil binatang-binatang. Binatang-binatang yang ada hak liar-liar tu. Bukan jinak, bukan bela apa hak liar. Dia panggil burung-burung hak tengah terbang lagi.
Dan kijang-kijang hok duduk dalam lerok lagi dalam hutang ni, dia panggil, mari dak sekarang. Burung-burung tengah terbang tu, mari. Kijang-kijang hok duduk, hok bebas, hok liar lagi tu, mari dak sekarang. Kejut kau ni tengok. Jadi akhir sekali sampai dia terkejut, Salman pun nak menghilangkan kejutan dia tu, dia beri satu pedoman dia. Sesiapa yang taat kepada Allah, dia akan ditaati oleh yang lain. Tu kunci dia. Kalau mu betul-betul taat kepada Allah, mu akan ditaati oleh makhluk yang lain. Tu rahsia dia. Ini Salman salah seorang. Jadi dari segi ini, mengaitkan tasawuf ni dengan ahli sufah tu memang ada kebenaran. Kerana tokoh-tokoh tasawuf tu ramai daripada kalangan ahli sufah ni. Dan gaya hidup mereka banyak persamaan. Sangat banyak persamaan. Cuma dari segi perkataan tu tak tepat. Kalau kita nak kata sufi mari daripada sufah. Itu yang dibahaskan ulama. Baik, pendapat yang keempat. Baik, pendapat ini pula, pendapat yang keempat nak beritahu asal-usul perkataan tasawuf ni. Sebab hari ni tasawuf ni banyak orang ingkar, orang tak percaya dah hari ni, orang kata tak ada dah. Saya duduk perhati hari ni, suara-suara mengatakan tasawuf ni tak ada, banyak dah hari ni. Bukan saja tak ada, sesat pula. Tasawuf ni sesat. Banyak dah hari ni. Setengah tu kadang-kadang dia tak tolak, dia tak sesatkan, tapi dia anggap tak perlu. Bahkan setengah tu dia anggap taklah kata direct sesat, taklah kata tak ada, tapi dia anggap mengaji muntasawuf mudahkan maju lah. Mengingat kubur je lah lagi. Buah tu pun ada. Ini pemikiran-pemikiran yang sudah lari daripada landasan. Pikiran-pikiran macam tu. Dan banyak kita dengar. Kita terkejut bila kita tengok hari ni tak macam dulu. Mudah hari ni rakaman-rakaman. Kalau dulu kita nak tahu tentang ulama'-ulama' di negara lain, di Mesir, di Syria, di Afrika dulu kita kena pergi tu. Hari ni tak payah pergi dah. Dengan alat ada hari ni rakaman-rakaman banyak siapa kita. Dan kita dah tengok-tengok sebahagian terkejut kita tengok. Tasawuf ni tak ada dia tu. Ini orang Yahudi semua ni. Masya Allah. Sebenarnya orang kata gitu bukan orang dia, tempat kita pun ramai. Tempat kita ni tasawuf dan ilmu yang nak mencapai tasawuf tu, tarekat tu, ini ajaran Yahudi belakang. Ada orang kita pun ada tadi. Saya tak mau kabar nanti kejut pula. Tapi sampai tangga tu ajaran Yahudi nyetok. Masya Allah. Astagfirullah ni fikiran yang sangat aneh. Baik. Pendapat ini pula mengatakan bahawa ianya dikaitkan dengan seorang lelaki di zaman jahiliyah yang bernama Sawafah. Ada orang kaitkan tasawuf ni dengan ada seseorang lah. Seorang, dan ini berlaku di zaman jahiliyah. Ada pendapat yang mengemukakan cuba nak kaitkan tasawuf tu dengan seorang lelaki yang mana orang ni orang panggil dia Sawafah. Baik, apa benda yang orang ni buat? Beliau sentiasa berada di sekitar Kaabah. Kaabah ni duduk sekitar Kaabah. Zaman jahiliyah tu Kaabah sudah ada, sebelum tu lagi. Tapi tinggal lagi apa yang mereka buat tu cerita lain. Orang zaman dulu dia tawaf juga. Tapi tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Tawaf juga. Sebab apa? Saki-baki agama-agama terdahulu masih ada. Tinggal lagi sudah terpesong jauh. Sebab apa terpesong? Sebab tidak ada nas yang jaga tu. Tidak seperti kita hari ni ada Al-Quran dan hadis. Maka ada tempat rojok tu. Al-Quran dan hadis tu. Apa-apa je berlaku, balik kalang dia Al-Quran dan sunnah. Jadi tak jauh dah. Kalau berlaku terbabah pun ada tempat kita nak rojok. Mereka ni tak ada tempat rojok. Akhir sekali sampai ke tangga tu tawah telanjang bulat. Dah tawah. Maksudnya tawah juga tapi dalam keadaan seperti itu. Jadi ada yang di sekitar Kaabah untuk memberi khidmat kepada orang yang menunaikan haji.
Jadi haji ni kita sedia maklumlah, zaman Nabi Allah Ibrahim sudah dilaksanakan. Cuma perubahan zaman menyebabkan berlaku perubahan-perubahan, akhir sekali amalan tu jadi sesak, jadi terpesong, dia ubah, akhir sekali jadi lari daripada sebetulnya. Itu antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama berkait dengan asal-usul perkataan tu. Baik, tentang perkembangan tasawuf dulu. Ibn Khaldun, antara tokoh sarjana Muslim ni namanya Ibn Khaldun. Dia ni tokoh alim ulama, terutamanya dalam bidang sosiologi. Dan banyak pakar-pakar bidang ni merujuk karya-karya dia ni dalam membahaskan ilmu tentang sosiologi ni. Baik, Ibn Khaldun menyatakan di dalam bukunya Al-Muqaddimah. Dia ada tulis banyak kitab Ibn Khaldun ni. Ibn Khaldun ni zaman dia ni dia banyak terlibat dengan pentadbiran. Dia di antara alim ulama yang secara kebetulannya dia terlibat dalam pemerintahan. Sebab tu karya-karya itu tu banyak menyentuh tentang pembangunan, tentang ketamadunan, tentang sosiologi, perkembangan kemasyarakatan. Dia banyak tulis bab tu. Kerana memang dia tugas dia ataupun kerja dia memang banyak terlibat dengan aspek-aspek pemerintahan ni, pembangunan pemerintahan dan sebagainya. Baik, apa dia kata tentang tasawuf? Tengok dia kata apa benda. Ni tokoh sarjana Islam lah. Kita nak supaya kita tahu apa komentar, apa kata-kata alim ulama tentang ilmu. Baik, dia kata bahawa tasawuf adalah satu daripada cabang ilmu Islam yang baru. Tasawuf ni salah satu cabang di antara ilmu-ilmu Islam. Jadi Ibn Khaldun ini mengiktiraf, mengakui tasawuf itu salah satu di antara cabang-cabang ilmu Islam. Tapi perkataan yang dipakai itu kadang-kadang boleh membawa kepada tafsiran yang salah. Apa benda itu? Cabang ilmu Islam yang baru. Memberi faham pada setengah orang ilmu ni zaman Nabi tak ada, baru timbul. Inilah yang menjadikan setengah orang dikata tasawuf ni tak ada, baru ilmu baru, tak ada. Padahal yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun dengan kata-kata dia ni baru dari segi kemunculan ilmu yang diorganisasikan, yang dibentuk suatu disiplin ilmu dengan nama tasawuf. Itu baru. Tapi kakah dia tu, isi dia, kandungan dia itu sudah sedia dia. Jadi baharu yang dimasukkan Ibn Khaldun nama ilmu yang diberi nama sebagai ilmu tasawuf. Isi kandungan dia tu sedia ada dalam agama ni. Dengan erti zaman Nabi, isi kandungan tasawuf itu bermula dengan bermulanya Islam itu. Dan orang-orang Islam menghayati tasawuf ni. Tinggal lagi ilmu yang membahaskan aspek itu tu yang di kemudian hari dinamakan tasawuf tu, itu hak tak ada nama tu. Macam orang Islam semayang jugalah. Orang Islam semayang, puasa, semua berlaku di zaman Nabi. Tapi ilmu yang membahaskan tentang tu yang dinamakan ilmu fiqh tu, tak ada zaman tu. Tidak muncul zaman tu ilmu. Tapi cara orang Islam semayang, cara mereka berpuasa, semuanya ada cara, ada kaedah belaka. Tinggal lagi zaman tu tak ada timbul satu ilmu yang dinamakan fiqh. Timbul yang lepas tu membahaskan tentang cara-cara tadi. Jadi nama ilmu tu yang baru, tapi isi kandungannya sedia ada. Maka itulah yang berlaku dalam bidang fiqh. Itu juga yang berlaku dalam bidang usuluddin. Dan itu juga yang berlaku dalam tasawuf. Dan itu juga yang berlaku dalam ilmu-ilmu Islam yang lain. Jadi baharu yang dimasukkan itu baharu penamaan dia. Tapi hakikatnya, isinya sudah sedia maklum, merupakan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Baik, apa kata beliau lagi? Perjalanannya adalah perjalanan menuju kebenaran.
Perjalanan tasawuf ni nak tuju ke mana? Nak tuju kepada mencapai kebenaran hak sebenar dan hidayah. Jadi perjalanan tasawuf ni tujuan dia nak tuju ke mana? Al-haq wal hidayah. Kebenaran dan petunjuk. Maksudnya apa saja aktiviti yang mereka buat, yang mereka tuju, yang mereka nak cari al-haq, supaya mereka dapat mencapai kebenaran hak sebenar. Supaya mereka mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus dia, tujuan dia ke situ. Sebagaimana jalan yang telah dilalui golongan salafus saleh. Jadi perjalanan mereka ni telah pun dipraktiskan, diamalkan, ditempuh oleh as-salaf as-saleh, yakni golongan orang-orang Islam yang dahulu kala. Salaf ni, salafus saleh ni, dia bukan mazhab. Mazhab salah. Tak ada mazhab salah. Mazhab salah ada. Mazhab salah tak ada. Kerana salaf ni merujuk kepada orang-orang Islam di zaman awal dulu. Itu salaf. Kalau kita sebut mazhab Syafi'i, berarti merujuk kepada Imam Syafi'i. Jadi apa-apa hal pun tentang mazhab ni kita tahu kemudi dia kat mana, tempat kita nak rujuk, nak tahu kat mana, fatwa Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy-Syadzili ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah tu, sehingga disebut mazhab Asy'ari dalam bab akidah ni. Berarti ada tempat kita nak rujuk pada sebab dia fatwa-fatwa yang dikumpulkan, yang disusun, yang diorganiskan, yang diperkaedahkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada tempat kita nak tunjuk. Dalam mazhab salah nak rujuk ke siapa dia? Kerana salah tu orang-orang Islam di zaman awal dulu. Zaman tu ada Abu Jahal. Zaman tu juga ada Abu Lahab. Zaman tu ada Khawarij, kelompok-kelompok yang mengangkat senjata melawan penguasa Islam masa tu. Zaman tu juga. Mu'tazilah pun ada zaman tu juga. Jadi bila kita sebut mazhab salah ni, rujuk ke siapa dia? Sebab tu saya kata tidak ada mazhab salah ni. Oh ni mazhab salah. Tak ada mazhab tu. Tak ada. Kerana dia merujuk kepada orang-orang Islam zaman awal dulu. Ada belaka dalam tu. Hak baik pun ada, hak tak baik pun ada. Pengasah-pengasah mazhab-mazhab yang menyimpang, contohnya Jahmiyah ataupun Qadariyah, zaman tu juga. Mu'tazilah, zaman tu juga. Jadi bila sebut salah, masuklah ke orang ni. Nak kata ke mana? Sebab tu tak ada mazhab salah. Kalau dikata inilah pegangan salaf dengan makna merujuk kepada tokoh-tokoh ulama zaman Islam, tu mungkin betul. Tapi kalau mazhab, kerana zaman tu berbagai-bagai mazhab ada dalam tu masa tu salaf ni. Jadi bahawa perjalanan tasawuf ni, menghayati tasawuf ni, penghayatan dia tu adalah merupakan sesuatu yang sudah dihayati oleh salafus saleh. Maksudnya orang-orang yang awal, orang Islam zaman awal dulu tu, yang soleh di antara mereka ni, mereka telah pun menghayati tasawuf. Itu makna dia. Sekalipun ada juga hak toleh. Soleh lawan dia toleh, dekat-dekat aje. Jangan sebut koleh sudahlah. Soleh baik, lawan dia toleh. Melayu jadi koleh. Baik, peringkat awalnya, zaman awal Islam tu ia lebih berbentuk ibadah. Di sini juga kadang-kadang menimbulkan kekeliruan. Tasawuf di zaman awal Islam lebih tertonjol dalam bentuk ibadah, tapi bukan satu-satunya ibadah. Fakta inilah yang menjadikan setengah orang kadang-kadang dia menolak tasawuf ada hari ni. Dia kata ada hari ni tak zaman, tak asli. Zaman Islam, awal Islam dulu tasawufnya ibadah. Sebab itu kita kena,
yang lebih menonjol, yang orang nampak aspek ibadahnya. Tapi bukan satu-satunya tasawuf tu ibadah tu. Itu kita faham. Dia bergantung pada zaman. Zaman ni trend gini, zaman lepas tu trend gini pula. Tapi semuanya tu daripada satu benda yang sama, tapi dari angle yang berbeza, arah yang berbeza. Ada satu zaman tasawuf ni, ahli-ahli tasawuf ni orang lebih nampak aspek ibadah dia tu. Ada zaman-zaman tertentu ahli tasawuf tu orang nampak lebih aspek kepada zuhud dia tu. Ada zaman-zaman tertentu ahli-ahli tasawuf ni orang nampak dari aspek al-buka, panggil buka ni suka menangisi, suka menangisi kesilapan-kesilapan. Maksudnya banyak suasana-suasana yang menghibur hati. Ada zaman-zaman tasawuf timbul dalam rupa macam tu. Dan ada zaman-zaman tertentu tasawuf timbul dalam banyak orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan sehingga banyak keramat dan macam-macam. Timbul macam tu. Jadi penampilan tasawuf kepada masyarakat ni dia muncul dalam pelbagai bentuk, tetapi menjelaskan satu benda yang sama. Tengok atas zaman lah. Ada zaman tertentu tu fenomena zuhud. Orang tasawuf ni kita nampak suasana zuhud dia tu. Ada gitu. Ada zaman lain pun ahli tasawuf ni kita akan nampak aspek ibadah, orang suka menekuni ibadah. Ada juga begitu. Jadi penampakan tu bergantung pada zaman dia, keadaan dia. Tapi mereka adalah satu kelompok yang sama. Itu nak beritahu. Jadi disebut oleh Ibn Khaldun ni bahawa awal tasawuf tu, gambaran yang nampak pada tasawuf dan ahli-ahlinya tu banyak dalam bentuk ibadah. Maksud zaman tu ahli tasawuf ni orang yang banyak buat ibadah masa tu. Sebab apa? Banyak sebab lah. Antaranya pada waktu itu mungkin orang Islam ni peringkat pembinaan baru, peringkat binaan. Jadi pada waktu tu orang Islam tak ada urusan yang banyak, maka mereka banyaklah menumpukan ibadah. Dan yang banyak menumpukan ibadah ni kelompok-kelompok ahli tasawuf zaman tu. Tapi di zaman dia kemudian perubahan berlaku. Orang Islam mula dari segi pemerintahan Islam sudah meluah. Dari segi kerajaan Islam sudah jadi besar. Yang asalnya di Mekah, Madinah saja, sekarang sudah melebar, masuk ke Parsi, masuk ke Iraq. Jadi banyak hal-hal lain ni. Banyak harta-harta pula ni, banyak pemerintahan, penguasaan ni, pentadbiran ni. Mula jadi ahli tasawuf masa tu apa yang dia buat? Jadi setengah mereka itu ada yang terlibat dengan pemerintahan, setengah mereka itu ada yang terlibat dengan perang fi sabilillah, setengah mereka itu ada yang terlibat dengan urusan-urusan lain. Tapi hak asal tasawuf mereka itu mereka kekal. Tapi penampilan mereka zaman tu lain sikit kerana zaman gitu-gitu. Ada di antara mereka itu bila terlibat dengan pemerintahan sudah tentu nak buat ibadah banyak seperti sebelum tu tak boleh nak buat dah. Sebab apa? Kerana sibuk dalam pemerintahan dah. Macam Salman saya khabar tadi tu. Masa di zaman Al-Sufah dulu tak ada masalah lah, siang malam lah dia boleh beribadah kepada Allah. Tapi pada waktu dia jadi governor, dia nak buat gitu lagi. Tak boleh nak buat dah. Tapi ciri tasawuf dia hilang, tidak hilang. Nilai sufi dia tu tak hilang. Tapi penampilan hidup dia berbeza. Dan itu tidak merubah hakikat sebenar kesufian itu. Sebab tasawuf ni dia ada intipati dia. Jadi pada waktu dia sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni zaman awal Islam tu dia banyak bersama dengan Nabi, ikut Nabi, banyak buat ibadah juga, termasuk ahli ibadah. Tapi pada waktu dia jadi khalifah, dia tak ada masa dah untuk buat apa yang pernah dia buat dulu. Kehidupan dia dah jadi berubah disebabkan kerana tugasan dia. Tapi hilang ke nilai kesufian dia? Tak hilang. Sebab apa? Tasawuf dia tu dia ada intipati dia. Perubahan watak ni tidak merubah hakikat tasawuf tu. Kita kena ingat. Tasawuf ni dia ada aspek zahir dia, dia aspek batin dia. Aspek batin dia tu tak berubah. Aspek makrifat dia tu, makrifat qalbu dia tu, musyahadah hati dia tu tak berubah. Duduklah zaman mana-mana. Tapi hak berubah aspek zahir dia tu. Kalau dulu ibadah dia dalam bentuk ibadah sembahyang puasa.
Tapi pada waktu dia ada tugasan, ibadah dia sudah berubah bentuk dalam bentuk membantu umat Islam, menyelesaikan urusan orang Islam, berkhidmah kepada orang ramai, mempermudahkan urusan orang, bukan membebankan orang, bukan mencelakakan orang. Ada berubah dah sistem hidup. Tapi aspek kesufian batin mereka serupa. Hubungan hati mereka dengan Allah, kalbu mereka ni, tu tak berubah, tak berganjau. Jadi ni supaya orang faham bahawa tasawuf di zaman awal Islam muncul dalam bentuk ibadah kerana memang suasana orang Islam masa tu tak banyak urusan lain. Banyak menumpukan perhatian pada ibadah. Batin mereka sentiasa beribadah, zahir mereka pun gitu jugalah. Kerana tak banyak hal lain lagi. Dan mengingati Allah secara berterusan. Ni aspek batin mereka ni. Ni berubah zaman mana pun tak akan berubah. Dia kekal aspek ni. Berubahnya aspek zahir dia tu. Menjauhi perhiasan dunia. Ini aspek batin ahli tasawuf. Menjauhi perhiasan dunia ni dengan arti tidak terpengaruh. Qalbu mereka ni tidak terpengaruh dengan urusan duniawi. Itu maksud menjauhi. Bukan berarti mereka membuang. Mereka dengan arti qalbu mereka ni tidak terpengaruh dengan kemewahan yang sedang melanda. Sebab sejarah mendapati pada zaman awal Islam tu, setelah orang Islam mula membuka kawasan-kawasan baru, negara-negara baru, kekayaan masa tu melampau Allah. Ini sejarah, baca sejarah. Bila berlaku ni? Pada kurun yang kedua dan yang ketiga Hijriah. Sangat ketara. Apabila pemerintahan Islam sudah jadi luas, kekayaan melampau Allah. Itu mula. Menyebabkan sebahagian besar orang Islam yang sebelum tu banyak terarah kepada ilmu dan ibadah lari kepada mengumpulkan dunia. Itu berlaku. Tak nak lagi, ini sejarah dia dah. Dia kata apa? Bacalah sejarah. Ada percaya apa saya kata tu, baca sejarah dia. Pada kurun kedua ketiga, kerajaan Islam mula lebar ni, kekayaan mula timbul ni, mula sebahagian Islam jadi hanyut. Mula mengejar dan mengumpulkan. Sehingga orang yang kekal, orang yang mengekali warisan lama tu yang tidak berubah dengan perubahan zaman ni, orang ni lah pada waktu tu orang panggil dia ahli sufi. Orang tu orang kekal tu. Dan perubahan tu sangat ketara. Zaman awal Islam, amalan-amalan tu orang tahu di mana-mana. Tapi di kemudian hari, kurun kedua, kurun ketiga, lebih-lebih lagi kurun selepas tu orang nak buat benda tu orang nampak pelik. Tu dia. Orang nampak pelik. Inilah yang pernah diluahkan oleh Sayyidina Ali. Dengar molek Sayyidina Ali luah macam mana. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau tak percaya saya khabar ni, siapa yang pandai buka kitab Arab tu, buka kitab tu. Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Katsir. Apa dia kata? Dia kata satu hari ni dia sembahyang dengan seseorang namanya Abu Arakah. Sembahyang subuh. Dia sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh tu, Sayyidina Ali lama mendiamkan diri sampai naik matahari, isyraq. Bila naik matahari, waktu isyraq tu, dia pun melaksanakan solat sunat isyraq. Selepas tu barulah dia bercakap. Apa yang Sayyidina Ali buat ni, pas subuh tu, dengan keadaan dia tu, dia dalam kih ni, dia mendiamkan diri lama. Macam orang tengah sedih. Riwayat tu sebut, ka'anna alaihi ka'abah. Orang tengah kesedihan. Macam kita kok sugul lah, sugul. Sampai naik matahari. Lepas sembahyang isyraq tu, barulah dia bercakap. Sebenarnya apa yang dibuat di Sayyidina Ali ni ada pedoman hadis. Orang yang solat subuh kemudian berwirid sampai naik matahari, kemudian dia bersolat, dia dapat kelebihan-kelebihan tertentu. Bukan reka ahli tasawuf. Ada hadis-hadis belaka benda-benda ni. Jadi dia pun bercakap kepada Abu Arakah,
Apa yang dikata kepada Abu Arakah, dia kata demi Allah, kata laqad ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, aku demi Allah, dia kata aku tengok sahabat-sahabat Nabi, aku dah jumpa. Ni zaman dia, zaman Sayyidina Ali jadi khalifah. Abu Bakar tak ada dah, Umar tak ada dah, Sayyidina Uthman pun tak ada dah. Tiga zaman dia ni. Jadi zaman dia tu dia meluahkan keadaan dia. Dia kata aku tengok sahabat Nabi, maksudnya aku kenal sahabat Nabi, aku down dengan mereka, aku sesama dengan mereka, aku tahu keadaan mereka kau ni. Fama ra'aitul yawma ma yushbihuhum, tapi hari ni zaman aku ni aku tak nampak lagi dah sesuatu yang keadaan yang menyerupai keadaan mereka ni. Hari ni berubah banyak, kata Sayyidina Ali. Apa-apa yang aku tengok pada diri sahabat waktu dia tu, hari ni aku tak nampak dah. Itu fama ra'aitul yawma ma yushbihuhum, hari ni zaman aku ni aku tak nampak dah yang spesial dengan mereka tu. Tu baru zaman tu. Zaman kita tak tahulah. Zaman tu. Lalu bagaimana antara bentuk ehwal para sahabat zaman Nabi ni yang dilihat oleh Sayyidina Ali? Dia cerita, dia kata aku tengok mereka ni antara cirinya mereka ni suka menghidupkan malam Qiyamah ni dengan bersolat lah, wasujud dan sujud bersolat. Ini trend sahabat, suka bersolat di malam hari. Kemudian mereka suka baca Al-Quran, sehingga mereka baca Quran ni mungkin kerana nak hilangkan mengantuk mereka ni, mereka baca Quran dalam keadaan ni macam kita tengok orang hafal Quran lah, badan bergerak ni. Dia apa ni, badan dia ni beringguk, sehingga dia kata dahi mereka ni hampir-hampir nak menyentuh tapak kaki mereka tu. Ingguk dia tu, ingguk baca Quran, masuk beringguk baca Quran. Itu gaya sahabat dulu. Tapi apabila sampai waktu subuh, sahabat mula berzikir, malam bersolat, kemudian baca Quran. Semua amalan-amalan tu ada sandaran belakang kedah dia Nabi. Sehinggalah waktu masuk waktu subuh mereka ni, selepas mereka bersolat subuh, mereka mula berzikir. Jadi zikir mereka selepas mereka subuh. Tapi bagaimana keadaan mereka zikir? Mereka berzikir dan kadang badan mereka bergoncang. Faiza asbahu zakarullah. Apabila mereka masuk waktu subuh ni, mereka berzikir, menyebut-nyebut dan mengingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Madu kama yamidu syajaru fi yaumiri. Mereka bergoncang-goncang badan mereka ni, bergoncang badan, berzikir dengan bergoncang badan. Sepertilah bergoncang yang macam mana itu? Kama yamidu syajaru fi yaumiri. Sebagaimana pokok tu bergerak-gerak bergoncang ketika dia dihentam, dihempap oleh ribut. Yaumiri tu angin kuat. Hari angin kuat, kita tengok pokok mana, pokok buluh tu, bau bahan di ribut tu. Hang kau tengok. Gitulah sahabat berzikir. Sama. Hari ni ada orang buat, orang kata sesat hari ni. Bergerak badan. Seperti pokok dipukul ribut. Sehingga mereka keasyikan, kekhusyukan mereka dapat hasil daripada amalan tu sampai melinangkan air mata lah, menyedarkan kalbu mereka ni. Amalan mereka tu akan menjernihkan hati mereka, membuka pintu hati mereka tu sehingga mereka sedar itu dan ini, menyebabkan mereka menangis. Hadis itu sebut hatta in balla wallahi siyabuhum, sehingga baju mereka ni basuh. Sebab apa? Bukan kerana perlu, kerana bergerak-gerak saja. Wa hamalat a'yunuhum, mata mereka ni bergenangan, berlinangan air mata. Kerana amalan mereka itu mengkhusyukkan hati, menyedarkan, membuka pintu kalbu mereka itu, lalu menginsafkan, menyedarkan mereka. Itu hal-hal yang mereka lalui. Ini keadaan sahabat. Itu nak kabarnya. Nak kabarnya bahawa amalan zaman tu selepas tu zaman Sayyidina Ali, bukan zaman lain. Banyak dah tradisi sahabat sudah ditinggalkan. Sebab apa? Kerana sejarah menyebut kurung kedua, kurung ketiga, negara Islam sudah dilempahkan dengan kekayaan. Dan orang mula tupu ke situ. Sehingga orang yang kekal jaga tradisi lama ni, itulah orang panggil dia ahli sufi zaman tu. Tu keadaan dia.
memisahkan diri daripada manusia semasa berkhalwat dan beribadah. Antara ciri-ciri mereka ni, iaitu mereka mengasingkan diri dalam tempoh tertentu untuk tujuan ibadah. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu mereka menyendiri, ada waktu-waktunya mereka berurusan mencari rezeki, bekerja, itu dan ini. Tapi ada waktu-waktu mereka menyendiri yang dinamakan khulwah, berkhalwat. Sebab itu di zaman Nabi itu timbul istilah zawiyah. Apa makna zawiyah? Hari ini dikenal lah nama tu. Tapi zaman asal tu timbul nama ni mari mana? Zawiyah ni bucu. Kalau sejik ni 4 segi tu dia ada bucu dia tu. Ada bucu sini. Celah tiang tu, tiang-tiang tu ada bucu dia. Jadi ahli tasawuf ni suka pergi nepek tempat-tempat tu. Bucu ni belakang tiang. Kenapa? Nak fokus kepada ibadah mereka tu. Mereka cari tempat-tempat tu. Dari situ timbulnya, berkembangnya istilah. Itu asal dia. Jadi mereka berkhalwah beribadah. Kalau di rumah-rumah mereka pula, mereka telah membina satu tempat yang dinamakan sebagai ulama-ulama fiqh menamakan dia sebagai Masjidul Bait. Bilik khas yang mereka buat di rumah untuk tujuan ibadah. Maka fiqh menamakannya sebagai masjid kok, tapi masjid rumah. Masjidul Bait. Jangan buat Jumaat sudahlah situ. Tapi nak kabarnya ada istilah tu. Tempat khas yang dibuat di rumah-rumah mereka. Untuk tujuan apa? Tujuannya mereka menyendiri, mereka berzikir, mereka mengaji Quran, mereka solat, mengaji Quran, berzikir di tempat tu. Itu menyendiri, menumpukan perhatian kepada usaha nak menjernihkan hati, membersihkan batin mereka. Mereka ada waktu-waktu untuk buat benda-benda ini. Pada waktu lain mereka pergi kerja, dia berurusan, tapi ada waktu-waktunya mereka mengisi waktu dengan amalan ni. Jadi benda ni tengok apa kata Ibnu Khaldun. Baik, dengan keadaan begini, para sufi mendapat satu kesan, iaitu ilmu yang khusus difahami oleh mereka saja. Kesan dia, natijah dia, mereka tekun menyucikan batin dengan amalan-amalan soleh ni. Allah Ta'ala telah melempahkan kepada hati mereka itu, ke dalam kalbu mereka itu, satu kefahaman ilmu yang orang lain tak boleh nak takak molek. Yang mungkin kalau dicerita secara mudah, orang lain tak faham molek. Bila tak faham tu, dia tuduh salah. Tu je jadi sebenarnya. Yang berlaku setengah orang menyesatkan. Sesat sungguh pun ada juga. Sesat sungguh. Setengah tu kadang-kadang kesesatan itu kerana ditafsir secara salah oleh orang yang tak faham dia tu. Yang memahaminya dapat menghuraikannya dengan betul, dengan jelas. Dari mana semua ni? Ni tadilah. Mereka tekun beribadah, menyendiri, sehingga kalbu mereka jadi jernih. Lalu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ilmu yang khusus, kefahaman yang khusus, yang mereka saja faham dia tu. Yang tidak menempuh perjalanan mereka tu mungkin payah nak faham, ataupun tak faham lah. Ada ilmu yang bersifat amali dan rasaan rohani. Ilmu dia tu sebahagiannya merupakan ilmu yang sifatnya amalan, dan ada yang bersifat zauq, yakni pengalaman batin mereka tu dikurniakan Allah kepada mereka. Ini perkembangan awal tasawuf ni. Lalu mereka mulalah berbicara berkenaan ilmu-ilmu ini sebagaimana yang telah disusun di dalam karya-karya penulisan mereka. Jadi ahli-ahli tasawuf ni yang menempuh amalan ini, lalu Allah Ta'ala beri kefahaman kepada mereka, beri lempahan ilmu kepada mereka, sehingga mereka dapat memahami ilmu-ilmu yang orang lain tak dapat faham, ataupun dapat memahami sesuatu yang orang lain tak dapat mencapainya. Jadi mereka ni di kemudian hari telah menulis ilmu-ilmu ni ke dalam kitab-kitab mereka. Sehingga timbullah kitab-kitab tasawuf zaman tu. Antara zaman-zaman awal dulu, kitab-kitab tasawuf kita yang agak terkenal,
Seperti karya-karya kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Muhasibi, itu peringkat kurung kediang lah, kurung ketiga, kurung kedua, ketiga, sekitar kurung ketiga Hijriah. Ar-Ri'ayah li Huquqillah, Amalul Qulub wal Jawarih, dan banyak lagi karya-karya dia ni. Kemudian sikit lagi timbul pula tokoh-tokoh lain, Abu Talib Al-Maki dan kitab Qudul Qulubnya, Al-Kushairi dengan risahnya, Al-Luma' oleh At-Tusi dan karyanya Al-Luma' dan ramai-ramai lagi, banyak lagi lah yang ditulis. Ilmu mereka ni mereka tulis, mereka catat ilmu mereka ni. Baik, oleh yang demikian berkembanglah tasawuf daripada soal-soal melaksanakan ibadah kepada menjadi satu cabang ilmu Islam. Inilah bagaimana tasawuf tu kalau di zaman awal lebih berupa ibadah, lebih berupa amalan, di kemudian hari menjadi suatu disiplin ilmu tasawuf. Hasil daripada tadilah mereka beramal, Allah Ta'ala berikan kefahaman, mereka tulis kitab. Akhir sekali terkumpul menjadi satu disiplin ilmu. Menjadi satu ilmu yang tersusung yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf. Jadi kalau sebelum tu tak timbul ilmu-ilmu ni, bukan berarti tak ada. Mereka tak tulis. Tapi pada zaman awal Islam tu mereka buat amalan ibadah. Mereka tak tulis. Tapi di kemudian hari ada di antara mereka ini yang alim mula tulis apa yang mereka dapat. Maka jadilah ilmu tasawuf. Baik, justru mereka mendefinisikan tasawuf. Lalu mereka telah menjelaskan tasawuf, memberi definisi tentang tasawuf. Dikata apa? Satu ilmu untuk mengetahui cara manusia sampai ke tahap manusia kamil. Ilmu tasawuf ni satu ilmu yang menjelaskan tentang cara apa dia? Cara bagaimana kita ni nak meningkatkan diri kita menjadi manusia yang sempurna. Perkataan ni pun timbul masalah juga. Manusia ni sempurna ke? Banyak takwil kita ni kadang-kadang. Nak jadi manusia sempurna, kan Allah Ta'ala saja yang sempurna kan. Manusia ni dah mana pula nak jadi manusia sempurna ni. Istilah sempurna ni kita kena faham lah menurut penggunaan ayat dia tu. Kesempurnaan yang hakiki yang tak ada cacat celah sikit pun memang milik Allah Ta'ala saja. Adapun bila dikaitkan dengan manusia, insan yang kamil itu, insan yang mencapai maksud kemanusiaannya itu. Macam orang periksa lah, makannya makan 100, makan penuh. Tapi tak semestinya dia tahu belaka. Tapi bila sampai makan 100 tu, dia penuh makan dia tu. Sempurna pada tahap dia tu. Tapi tidaklah berarti dia tahu semua perkara. Kena faham gitu. Jadi bila maksud insan kamil ni, manusia yang sempurna, manusia yang sudah mencapai kriteria, ciri apa yang dikehendaki sebagai seorang manusia sebenar. Itulah manusia yang sempurna. Bukan berarti manusia yang sudah bersifat dengan sifat Tuhan. Orang kita hari ni karu sikit. Bila penggunaan bahasa hari ni tak cermat, sehingga bila kita sifatkan, bila ahli tasawuf mensifatkan sesuatu dengan sifat-sifat yang kadang-kadang ada kaitan dengan Allah Ta'ala, dia kata mempertuhankan manusia pula dah hari ni. Jadi macam-macam dah hari ni. Padahal kita sepatutnya kena jelas molek lah. Bila benda tutup berkait dengan manusia, ada makna dia. Bila berkait dengan Allah Ta'ala, ada makna dia. Tapi kalau jenis yang tak ada disiplin ilmu kau, dia langgar berhabis lah batasan ni. Kau mula dia kata, ni ajaran syirik ni, sesat ni. Itu punca dia. Kita nak beri contoh, nak jadi babah ni, nak jadi barang-barang ni. Kita ambil contoh kita biasa dengar, sudahlah. Baik, antara nama-nama Allah, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, nama yang menunjukkan sifat dia tu. Ra'ufun Rahim, yang maha pemurah, maha penyayang. Kita tahu belaka kalau kita baca Asma' Husna, ni ada termasuk dalam Al-Asma' Al-Husna. Nama yang menunjukkan sifat-sifat Allah, Ra'uf, Rahim. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran juga mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat ni.
Dah kalau gitu Nabi Muhammad jadi Tuhan ke mana? Tu kena tanya situ. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim tu sifat Nabi Muhammad. Kalau kita tengok Asmaul Husna, Raufur Rahim tu nama Allah Ta'ala. Dah sekarang Nabi Muhammad jadi Tuhan dah. Inilah. Tapi ada orang kita ni jadi kata, dia kata tengok. Tidak sedar benda ni berterabur dalam ayat Quran ada. Dia kata bila ahli tasawuf kau menjelaskan sesuatu perkara yang ada kaitan dengan Allah, dia kata telah mempertuhankan manusia pula dah. Maka tu biarlah panjang sikit. Biarlah panjang sikit kau nak kata apa-apa pun. Jadi benda-benda macam ni biasa. Bukan biasa. Bila nama-nama tadi dikaitkan dengan Allah, Raufur Rahim, adalah huraian yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Tapi bila perkataan ini dinisbahkan kepada Nabi, Raufur Rahim, maka adalah maksud-maksud yang sesuai sebagai seorang manusia. Dari segi namanya serupalah, tapi maksudnya tu huraian dia huraian yang sesuai dengan manusia lah. Gitu contohnya. Saya sebut tadi tu mungkin tak berkait sini, tapi kita dengar ulasan-ulasan di luar tu ada timbul kata-kata ni ahli tasawuf ni. Kalau ni tak kira orang tasawuf lah, dia orang mengaji tasawuf ke, dah kira tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan ajaran tasawuf ni, antara yang kita dengar tu mensifatkan manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Pucanya benda-benda gini lah. Jadi kalau kita tengok benda-benda macam ni, kita kena cermat. Baik. Jadi maksud tahap manusia yang kamil. Jadi kamil itu kena faham lah. Bila sebut manusia, kita kaitkan manusia dengan sifat kamil itu dengan makna yang sesuai dengan sebagai manusia itulah, iaitu manusia yang mencapai ciri-ciri yang dikendaki, bahawa yang dikendaki supaya manusia itu berciri dengan ciri itu. Bila penuh kriteria tu, manusia yang kamil tu ciri dia apa benda? 1, 2, 3 ciri-ciri dia. Bila cukup ciri dia tu, manusia kamil lah, sempurna lah. Bukan berarti manusia memiliki kesempurnaan yang tak ada kekurangan. Itu dah jadi sifat Allah Ta'ala. Kena faham ni istilah. Jadi kita kadang semabur sini. Mana boleh mengata manusia kamil? Tak boleh pakai ilmu ni. Pula dah. Baik. Tentang tahap-tahap kebahagiaan mereka. Juga ilmu tasawuf ni menjelaskan tentang tahap-tahap kebahagiaan. Manusia ni, tanyalah siapa dia pun, tujuan apa benda? Nak bahagia je. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tanyalah siapa-siapa dia pun. Tak ada tujuan lain kecuali nak bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tanyalah siapa-siapa dia pun. Jadi tasawuf ni antara ilmu yang mengajarkan manusia bagaimana cara nak mencapai tingkatan kebahagiaan tadi itu, dunia dan akhirat, supaya manusia mencapai kebahagiaan yang sebenar dengan cara yang betul. Sebab manusia mana pun memang nak cari bahagia. Kalau bahagia di akhirat, syurga, dapat nikmat syurga, dapat kurniaan Allah dan sebagainya. Bahagia dunia ni ada maksud dia tersendiri. Ceritanya orang makan rasuah, mu nak benda ni nak bahagia kok. Macam tanya dia, kaki bahan piti ke, bahan tina ke, bahan apa, macam mana? Tanya dia, ni nak benda, semua nak bahagia belaka. Tapi bahagia menurut pandangan masing-masing lah. Dan cara masing-masing lah. Betul salah, halal haram, cerita lain. Tapi hak naknya nak bahagia. Tanyalah. Kau tak percaya? ada orang cari benda ni nak celaka. Tak. Tapi bahagia menurut pandangan dia. Baik, sikit lagi dah. Cahaya yang zahir pada darjat-darjat mereka sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Demikian juga tasawuf ni ilmu yang menjelaskan tentang hidayah, pedoman, petunjuk yang akan menjelaskan darjat-darjat manusia ni
yang akan membawa manusia meningkat kepada derajat-derajatnya itu menurut kadar yang mampu dicapai oleh manusia itu. Jadi ilmu-ilmu yang menjelaskan aspek-aspek ini, itulah dinamakan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita boleh simpulkan, ilmu tasawuf ni ilmu yang tunjuk jalan macam mana nak jadi manusia yang sempurna menurut kadar. Kalau tak sempurna 1% pun kurang sikit atau kurang lagi. Maksudnya kalau tak boleh makan 100 pun 90, tak boleh 90 pun 80, tak boleh 80 70, jangan 30 sudah. Tak lepas pagar. Dambuk tu. Menurut kadar masing-masing lah. Kemudian ilmu tentang macam mana nak capai hakikat kebahagiaan dunia dan juga akhirat, semua ni kunci dia ada pada ilmu tasawuf. Baik, sikit lagi kita terjemahan. Ini kerana membahaskan secara teori berkenaan darjat dan maqam tidak mungkin dapat menjelaskan hakikat sebenarnya. Yakni tentang tasawuf ni, kalau kita hanya membahaskan dari aspek ilmunya saja, dia tidak akan menjadikan kita kenal perkara itu dengan sebenarnya. Macam kita nak mengenal buah-buahan yang tak pernah kita kenal, semata-mata kita baca penulisan tentang dia. Kita nak kenal durian dan kelazatan buah dia tu, tak pernah kita rasa, hanya semata-mata kita baca buku tentang durian, baca buku tulisan. Kita tak kenal durian dengan pengenalan yang tepat. Sekalipun kita kenal beberapa perkara, tapi mengenal kita tu tak akan penuh. Mungkin kalau orang beri durian kita pun tak kenal durian dengan molek. Itu dia maksudnya. Ini adalah disebabkan ibarat yang diberikan, yakni penjelasan yang diberikan itu, bahasa yang digunakan itu hanyalah sekadar yang boleh memberi kefahaman kepada ahli-ahli bahasa saja. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai, perkataan-perkataan yang digunakan untuk menjelaskan benda tu kalau tengok dari segi bahasa saja tak padang, tak cukup. Dia kena perlu kita menghayatinya baru nampak. Baru nampak maksud sebenarnya nak disampai. Jadi kesimpulan mudahnya boleh disimpulkan malam ini bahawa ilmu tasawuf ni ilmu yang beri pedoman kita, tunjuk kita, beri jalan kita macam mana kita ni nak kembali kepada manusia yang sempurna ataupun mendekatinya, dan juga mengatur laluan kita macam mana nak boleh bahagia hak sebetul-betulnya. Jadi kalau kita rasa benda ni pentinglah ilmu tu. Kalau kita rasa benda ni tak penting, tok laut lah tentang ilmu ni. Itulah dia. Jadi sekadar itu sajalah kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan semua ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.